Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk bab 2 asas sains komputer tingkatan 1 untuk tajuk bab 2 iaitu perwakilan data. Di bawah subtopiknya ialah unit ukuran bagi audio digital. Okey, kita tengok apa maksud audio digital ni audio digital ni. Okey, audio digital ni bermaksud isyarat bunyi isyarat bunyi yang ditukarkan kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit. Okey, kualiti sesuatu audio digital bergantung kepada kadar sampel dan kedalaman bit audio yang digunakan untuk merakam dan mendigitalkannya. Okey, jadi kamu kena ingatlah kualiti audio digital ni, okey, dia bergantung kepada kadar sampel dan kedalaman bit audio. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kadar sampel ya. Okey, kadar sampel. Kadar sampel ni ialah bilangan sampel sesaat. Okey, bilangan sampel sesaat yang diambil oleh alat-alat analog to digital converter ataupun ADC semasa melakukan pendigitalan sesuatu audio analog. Okey. Unit bagi kadar sampel ialah hertz. Okey, kita gunakan unit dia hertz ya, hertz. Okey, 1 hertz bermaksud 1 sampel sesaat. Okey, 1 hertz ialah 1 sampel sesaat. Semakin banyak bilangan sampel yang diambil dan direkodkan dalam 1 saat, semakin tepat dan berkualiti sesuatu audio digital yang dihasilkan. Okey, kita tengok rajahnya. Rajah 2.12 menunjukkan kadar sampel akan mempengaruhi audio digital. Okey. Bentuk gelombang audio digital yang kurang tepat apabila kadar sampel untuk audio analog adalah rendah. Maknanya kualiti bunyi dia bila dia tengok gelombang, okey, dia uji gelombang, so dia akan dapat rajah begini. Okey. Ini bermakna audio digital yang kurang tepat. Maksudnya kualiti bunyi tu dia tak berapa bagus lah. Ya. Okey, yang rajah kedua ni, rajah kedua, bentuk gelombang audio digital yang hampir tepat. Maksudnya jelas sikit lah. Yang pertama ni audio dia kurang jelas. So rajah dia macam dia bergerigi lah, berpetak-petak ni. Okey, kalau dia begini, audio tu boleh dengar tapi masih kurang jelas. Okey, dia nampak asalnya begini. Okey, asalnya beginilah. Okey. Okey, kalau diuji audio yang tak berapa jelas ni, dia akan jadi bergerigi. Okey, kemudian yang ketiga, bentuk gelombang audio digital yang hampir sempurna. Maksudnya bunyi yang jelas lah. Seperti mana yang kamu dengar cikgu bercakap ni lah. Okey, audio yang jelas. Okey, audio yang jelas dia rajah dia hampir serupa lah dengan yang asal ni. Ya, sama. So dia nampak curve dia. So yang asal ni begini. Okey, asalnya begini. So hasil sampelnya ialah dia hampir menyerupai yang asal. Kalau kita tengok yang tadi yang mula-mula ni memang tak jelas sebab dia akan jadi bergerigi, berpetak. Dia tak ada nampak bentuk curve. So yang kedua ni nampak dah curve tapi masih bergerigi. Yang ketiga ni lebih jelas lah bentuk curve dia. Okey. Jadi semua rajah tu adalah mewakili kadar sampel dan mempengaruhi isyarat digital. Okey, berdasarkan rajah 2.12,
Semakin banyak bilangan sampel, semakin tepat bentuk gelombang audio digital yang terhasil semasa proses persampelan. Ia akan menghasilkan audio digital yang berkualiti tinggi. Okay, kualiti kadar sampel audio yang dihasilkan bergantung kepada keperluan penggunanya. Rangkaian telefon boleh menggunakan kadar sampel serendah 8 kHz. KHZ ni adalah kilohertz. Pada kadar 8 kHz, suara manusia masih boleh didengar dengan jelas. Tetapi muzik pada kadar sampel ini mempunyai kualiti yang rendah. Kalau dia ada suara dan muzik, maknanya suara tu boleh dengar dengan jelas lah. Tapi muzik tak berapa dengar. Jadual 2.11 menunjukkan penggunaan kadar sampel yang berbeza bagi audio digital. Okay, kalau orang bercakap, dia punya nilai suara, nilai kualiti audio tu kadar sampelnya ialah sebanyak 11,025 Hz. Okay, iaitu contohnya orang bercakap melalui telefon lah. Okay, ini nilai dalam kilohertz dia. Kalau audio grade rendah seperti audio web ataupun radio AM bukan FM, AM, kualiti dia ialah kadar sampel ialah sebanyak 22,050 Hz. Kalau kualiti CD kualiti CD, contoh penggunaan dia audio CD, MP3 ataupun jenis audio WMA sebanyak 44,100 Hz. Okay, kalau kualiti DVD macam movie ke dalam bentuk DVD seperti audio DV, digital video ataupun audio DVD sebanyak 48,100 Hz. Dan yang paling bagus lah kualiti high definition. Okay, HD lah, high definition HD. Sekarang kalau kita tengok TV pun gambar kualiti HD. Kalau video, kita tengok video YouTube ke ataupun video lain-lain kualiti HD. Okay, seperti audio DVD, audio Blu-ray, audio HD DVD, kadar sampel ialah 96,000 Hz. Maknanya semakin besar kadar sampel tu, semakin berkualiti lah audio dia. Dan file pun semakin besar lah. Okay. Kita tengok yang kedua, kedalaman bit ni. Kedalaman bit. Apa dia kedalaman bit ni? Okay, kualiti audio digital juga ditentukan oleh kedalaman bit. Macam tadi. Okay, tadi dia membicarakan mengenai kadar sampel. Kadar sampel. Kualiti audio bergantung kepada kadar sampel. Okay, kualiti audio juga dia bergantung kepada kedalaman bit. Nak tengok dia berkualiti ke tak, kita tengok juga kedalaman bit dia. Okay, maksud kedalaman bit ni, ni kedalaman bit ialah bilangan bit, bilangan bit iaitu 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili aras rakaman setiap sampel audio, iaitu bit per sampel. Okay. Lebih banyak bit digunakan untuk mewakili sampel-sampel audio, lebih hampir persamaan antara audio digital yang dihasilkan dengan audio analog yang asal. Okay, audio analog asal, dia curve. Dia curve seperti ni curve ni yang asal. Okay. Bilangan sampel, kita tengok kalau bilangan sampel dia, audio dia sebanyak, kualiti dia ialah sebanyak 1 bit. Okay, audio ialah sebanyak 1 bit, iaitu 2 nilai bit perduaan. Jadi, graf dia akan jadi bersegi. Okay, dia tak sama, sangat jauh berbeza dengan yang asal. Yang asal begini curve ni Untuk kalau yang audio 1 bit, rupa bentuk graf dia bersegi. Okay, jadi kalau bersegi ni, kualiti dia sangat kurang lah, sangat rendah. Okay, kalau audio 2 bit, iaitu 4 nilai perduaan. Kalau 1 bit ialah 2 nilai perduaan.
Kalau audio 2 bit 4 nilai perduaan, kalau kita tengok dia hampir dah dengan yang asal ni, nampak curve, tetapi curve dia dalam bentuk bersegi, masih dalam bentuk bersegi. Jadi masih kurang kualiti, maksudnya dia masih kurang jelas lah audio tu. Okay. Kalau audio 4 bit, 4 bit ni dah nampak dah curve, tapi masih bergerigi, masih nampak gerigi dia. Okay. Tapi nampak dah curve berbanding yang asal ni. Dah hampir sama dah dengan yang asal. Okay, nilai dia adalah audio 4 bit ni, kalau 4 bit memang begini. Curve dia bersegi. Kalau 4 bit adalah 16 nilai perduaan. Dia audio dah makin jelas lah, lebih baik berbanding audio 2 bit, berbanding audio 1 bit yang memang tak nampak rupa curve pun kalau 1 bit. Kalau 2 bit ada dah rupa curve tapi masih bersegi. Kalau 4 bit semakin jelas curve dia tapi nampak lagi bersegi. Maksudnya suara dah boleh dengar lah berbanding 2 bit dan 1 bit. Dan yang paling bagusnya kualiti ialah audio 16 bit lah. Sebab dia memang hampir menyerupai audio analog yang asal. Okay, kalau kita tengok bentuk dia pun sama. Kalau tengok dari jauh pun macam tak ada gerigi lah. Memang sama sebiji dah dengan audio analog yang asal. Jadi kualiti dia adalah sangat baik lah. Seperti mana yang kamu dengar cikgu bercakap ni. Audio 16 bit sebab dah boleh dengar dengan jelas suara tu. Okay, audio 16 bit ialah 65,536 nilai perduaan. Jadi kamu kena ingatlah bentuk graf ni, kalau audio 1 bit ni dia bergerigi ni. Kalau 2 bit nampak curve tapi masih nampak gerigi. Okay. Kalau 4 bit dia nampak curve tapi bergerigi. Dan 16 bit memang jelas curve dia. Ini adalah menunjukkan kedalaman bit dan kualiti audio digital. Nilai kedalaman bit. Okey. Yang ini adalah jadual 2.12 ni menunjukkan bilangan nilai perduaan yang boleh digunakan dalam penghasilan audio digital dengan menggunakan kedalaman bit yang berlainan. Kini bilangan bit bagi audio digital yang mempunyai kedalaman bit yang berlainan. Kalau 4 bit, jumlah nilai perduaan 2 kuasa 4. Nilai ni adalah mungkinlah 0,0 hingga 1,1. Okey. 8 bit 2 kuasa 0, nilai dia sehingga 1,1. Yang ni kamu tak perlu ingat pun. Dia cuma nak beri kefahaman kepada kamu lah. Okey. Untuk menunjukkan bilangan bit bagi audio digital yang mempunyai kedalaman bit yang berlainan. Maknanya kalau kita tengok perbandingan 4 bit dengan 32 bit, okay, 32 bit ni mempunyai nilai perduaan yang lebih besar lah. Kalau 4 bit, nilai perduaan dia kecil saja. Okay, jadual 2.13 menunjukkan audio digital yang digunakan dalam medium yang berbeza mempunyai kualiti kedalaman bit yang berbeza. Ini maknanya kalau melalui telefon 8 bit, okay, 8 bit ni kualiti kurang bagus lah. Okay. Telefonnya itu saluran di mono. 8 bit kalau radio AM mono. Kalau radio FM ni 16 bit dia stereo. Kalau kita buka radio FM, bunyi dia lebih sedap lah berbanding kalau kita buka radio melalui siaran AM. AM ni mono. Bunyi dia tak berapa sedap didengar lah. Okay. Kalau stereo lebih sedap didengar. Maknanya kedalaman bit dia tinggi lah. Okay. Kalau audio CD pun 16 bit, stereo, audio DVD 24 bit. Kalau DVD, kalau kita beli yang DVD punya filem ke ataupun apa-apa lah yang dalam bentuk DVD, kualiti DVD, jadi bunyi dia lebih berkualiti, lebih sedap. Sebab kedalaman bit dia lebih tinggi, 24 bit. Okay.
Okay, 2.2.2 ni ialah perkaitan saiz file image dengan format file. Ini untuk image digital. Sebelum ni kita dah belajar dah mengenai image digital. Itu gambar. Image digital tu ialah gambar. Okay, image digital ni boleh disimpan dalam pelbagai format file. Setiap jenis format file mempunyai pelbagai kegunaan. Format yang dipilih untuk menyimpan sesuatu image digital bergantung kepada kegunaannya. Okey, kalau JPEG. JPEG jenis file gambar JPEG. JPEG ni nama penuh dia ialah Joint Photography Expert Group. Dia ambil urut depan je. J, Joint. P, Photography. E, Expert dan G ialah group. Jadilah nama JPEG. Nama panjang dia. Ini nama ringkas JPEG. So, bila kamu sebut gambar JPEG inilah nama penuh dia. Okay, apa kegunaan dia? Gambar JPEG ni, kegunaan dia banyak digunakan untuk menyimpan image digital. Okay, dia menyimpan image digital. Sesuai digunakan untuk image yang mempunyai bilangan warna antara 256 hingga 16 juta warna seperti gambar foto digital. Okay, untuk gambar foto lah. Data image dimanfaatkan untuk mengurangkan saiz file. Saiz file yang lebih kecil membolehkan muat turun dari internet dengan cepat. Maksudnya kalau gambar yang dalam bentuk JPEG ni, dia compress lah, manfaatkan ni compress lah. Dia compress untuk dikurangkan saiz file. Lepas tu bila kita download dari internet, dia saiz dia lebih kecil lah, dia cepat untuk kita download. Okay, mudah untuk kita download dari internet. Okay, untuk muat turun dari internet lah JPEG ni ya. Walau bagaimanapun pemanfaatan mengurangkan kualiti image lah. Bila dia compress, maknanya kualiti dia kurang sikit lah. Okay. Kurang jelas lah gambar tu. Format ini lazim digunakan di internet dan kamera digital. Di biasa format JPEG ni kita gunakan di internet. Untuk kita download gambar. Okay, dan juga dalam kamera digital yang berkualiti rendah lah. Kemudian GIF, gambar GIF. Gambar GIF ni biasa gambar yang bergerak. Nama penuh dia ialah Graphics Interchange Format. Ambil urut depan dia G, Graphic, I, Interchange, F ialah Format. Okay, GIF ni banyak digunakan di internet jugalah. Ciri-ciri dia. Ni semua ciri-ciri dia. Kamu kena ingat kadang-kadang dalam soalan, dia bagi tahu ciri-ciri. Dia tanya apakah jenis format file tu. So, kamu kena ingat ciri-ciri dia lah. Jadi, yang cikgu garis dan bulat ni adalah ciri-ciri dia. Ciri-ciri untuk jenis file gambar tu. Kalau GIF ni digunakan di internet, format GIF sesuai digunakan untuk image yang mempunyai jumlah warna sehingga 256 warna. 256 warna. Okey. Lazimnya format ini digunakan untuk lukisan dan kartun yang mudah. Biasa kartun lah, animasi kartun ataupun jenis lukisan ke. Ya. GIF juga merupakan satu format mapatan. Maknanya dia boleh compress lah. GIF menyokong animasi. Ini paling penting sekali animasi. Dengan membenarkan beberapa imej disimpan dalam satu file. Okay, kalau BMP tu nama penuh ialah bitmap. Ya, bitmap. Format ni sesuai untuk imej yang mempunyai bilangan warna antara 256 hingga 16 juta warna. Jadi maknanya kualiti warna tu lebih jelas lah. Ya, lebih menarik warna dia. Data image tidak boleh dimanfaatkan. Ini ciri-ciri untuk BMP tak boleh compress. File yang bentuk BMP tak boleh compress, nak kecilkan ke tak boleh lah. Okay, sebab dia banyak warna ni. Di sini 256 hingga 16 juta warna. Maka saiznya besar. Kalau tak boleh compress, maksudnya file ni berjenis besar. File format BMP adalah format yang saiznya besar. Okay, oleh itu image dalam format ini adalah berkualiti tinggi. Bila saiz besar, kualiti pun tinggi lah. Jadi BMP ni kualiti yang tinggi. Berbanding JPEG lah. JPEG ni kita boleh compress. Jadi kualiti dia rendah dan mudah download dekat internet kalau JPEG ni. Kalau GIF
pun masih boleh compress lah. Okay. Bitmap tak boleh compress, tak boleh dimanfaatkan, kualiti tinggi, filenya besar. Kalau TIFF, file gambar bentuk TIFF. TIFF ni ialah tag image file format. Dia ambil huruf depan je, TIFF. Tag image file format. Okay, ciri-ciri dia banyak digunakan dalam industri percetakan. Okay. Gambar yang bentuk TIFF ni dia guna biasa dalam industri percetakan ataupun penerbitan atas meja. Penerbitan atas meja ni bahasa Inggeris kita panggil desktop publishing lah, untuk buat poster, untuk buat banner, okay, dan sebagainya lah. Ya, untuk percetakan lah, biasa industri percetakan. Untuk printing lah, printing. Dia guna format TIFF. Format ini sesuai untuk image yang mempunyai bilangan warna sehingga 16 juta warna. Sama dengan BMP ni. Ya. Sehingga 16 juta warna. Okay, file image boleh dimanfaatkan. Kalau TIFF ni dia boleh compress. Okay, tanpa menjejaskan kualiti, tak terjejas bila kita compress. Okay, untuk file TIFF tu. Okay, seterusnya kita tengok 2.2.3. Perkaitan antara kualiti, saiz, kedalaman warna. Kalau kedalaman warna ni bahasa Inggeris dipanggil color depth, ya, dan juga resolusi. Kualiti dan saiz image dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedalaman warna. Okay, ni kamu kena ingat, ni sangat penting, ya, kualiti dan saiz image. Okay, saiz image tu dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi kualiti dan saiz image lah. Yang pertamanya ialah kedalaman warna. Okay, kedalaman warna. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua ialah resolusi. Yang ketiga ialah dimensi image. Okay, faktor yang mempengaruhi kualiti dan saiz image. Yang pertama ialah kedalaman warna. Yang kedua resolusi. Dan ketiga dimensi image. Pada umumnya lebih tinggi resolusi, dimensi dan kedalaman warna, maka lebih tinggi keperincian sesuatu image. Ini memberi kesan kepada image yang jelas, tajam dan menarik. Maknanya lagi tinggi resolusi, lagi tinggi dimensi, lagi tinggi kedalaman bit warna, maksudnya dia image tu akan menjadi lebih jelas, tajam dan menarik lah. Ya, tajam ni sharp lah, biasa sharp, tajam tu. Okay, image yang sharp dan jelas. Okay, size image juga bergantung kepada faktor-faktor resolusi, dimensi dan kedalaman bit warna. Lebih tinggi resolusi, okay, lebih tinggi resolusi dan dimensi, maka lebih banyak pixel digunakan untuk membentuk image. Okay, pixel ni titik-titik kecil lah. Ya, titik-titik macam ni, titik-titik. Okay, lebih tinggi resolusi, lebih banyak pixel atau lebih banyak titik digunakan. Okay, apabila lebih banyak pixel, maksudnya lebih banyak bit dan byte diperlukan. Ya, lebih banyak bit diperlukan untuk menyimpan maklumat tentang pixel dalam image. Ini menyebabkan saiz menjadi lebih besar. Maknanya lebih tinggi resolusi, lebih banyak pixel, lebih banyak bit dan byte, image pun menjadi lebih besar. Okay, demikian juga lebih tinggi kedalaman bit warna. Okay, lebih tinggi kedalaman bit warna. Semakin tinggi pixel per bit ataupun PPB. Pixel per bit. Lebih banyak pixel, lebih tinggi kedalaman bit warna, lebih tinggi pixel. Lebih banyak bit dan byte diperlukan untuk menyimpan maklumat pixel-pixel image. Maka image menjadi lebih besar. Saiz dia menjadi besar lah. Lebih tinggi kedalaman bit warna, saiz image pun menjadi lebih besar. Okey. Yang 2.2.4 ni, muka surat 53 ni, ini adalah perhubungan antara saiz audio dengan kedalaman bit ataupun bit depth. Untuk tajuk ni dia ada formula, kamu kena ingat lah.
Ini biasa memang keluar dalam exam ni biasa dia suruh kamu kira dan kena ingat formula. Kadar kedalaman bit bagi sesuatu audio digital bermaksud jumlah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili setiap masa main balik ataupun playback time audio tu. Okey, kadar kedalaman bit ni maksudnya jumlah bilangan bit. Banyak mana bilangan bit yang digunakan untuk mewakili setiap masa main balik playback time audio. Kadar kedalaman bit juga memberitahu kita tentang jumlah bilangan bit yang diproseskan bagi setiap saat audio itu dimain balik, replay. Kadar kedalaman bit biasanya diukur dalam bit per saat. Unit dia kalau untuk kadar kedalaman bit ni, kadar kedalaman bit ni unit dia adalah bit per saat. Ataupun dia panggil ringkas dia adalah BPS. BPS. Kadar kedalaman bit dikira menggunakan rumus berikut. Jadi rumus ni kamu kena ingat ni penting ni. Ni wajib ingat ni. Macam mana untuk mengira kadar bit? Kadar kedalaman bit ataupun kadar bit lah. Sama dengan kadar sampel. Kadar sampel. Atau kadar sampel ni mesti dalam unit hertz. Ya. Kalau dia bagi dalam bentuk kilohertz, kamu kena tukar kepada hertz lah. Darab kedalaman bit dalam bentuk bit dan darab dengan saluran. Saluran mana yang digunakan? Saluran audio terdiri daripada dua jenis. Saluran audio ni sama ada saluran mono ataupun audio stereo lah. Audio mono dikeluarkan melalui satu saluran audio sahaja. Manakala audio stereo dikeluarkan melalui dua saluran audio. Ini raja ni, saluran audio mono dan stereo. Audio mono melalui satu saluran, audio stereo dua saluran, saluran kiri dan saluran kanan. Kalau kamu buka radio, kalau buka AM kan, AM mono lah. Kita tutup speaker left tu kan, dia dengar satu je biasanya. Tapi kalau stereo ni dia akan keluar melalui left dan right lah, dua-dua. Ni contoh pengiraan ni. Contoh pengiraan untuk mengira kadar kedalaman bit. Soalan dia, satu file audio, satu file audio mempunyai kadar sampel 44,100 Hz. Dibagi dah kadar sampel dia ialah, nilai kadar sampel tu ialah 44,100 Hz. Kedalaman dia ialah 16 bit dia bagi. Dan dua saluran audio. Dua saluran audio. Apakah kadar kedalaman bit bagi file audio ini? Dia tanya kadar kedalaman bit. Jadi kita ikut formula yang diberilah untuk mengira kadar kedalaman bit tadi. Ini formula dia. Kadar sampel dalam unit hertz darab kedalaman bit dalam unit bit darab dengan saluran dia. Kalau dalam soalan ni kadar sampel ialah 44,100. Darab kedalaman bitnya 16. Kita darab 16 dan saluran dia. Saluran dia dua saluran audio, so darab 2 lah. Jadi tekan kalkulator, so kita dapatlah nilai ni 1,411,200 bit. Ini unit kena letak wajib. Unit untuk kadar kedalaman bit ialah bit per saat. So kita letaklah bit per saat. Kalau kita nak kecilkan nombor tu, so kita boleh tukar kepada kbps, boleh juga. So jadi 1,411.2 kbps. So ini jawapan ni lah. Kemudian kita tengok size file dan kualiti untuk audio yang sama dalam pelbagai format. Audio digital boleh disimpan dalam pelbagai format file. Contoh format file audio yang popular ialah
Wave, 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 MP3 dan MIDI. Okay, Wave, MP3 dan MIDI. Format file audio yang berbeza ini menggunakan teknik yang berlainan untuk menyimpan data audio. Teknik yang digunakan untuk pemampatan akan mempengaruhi kualiti audio dan saiz file audio. Ini disebabkan setengah teknik akan membuang sebahagian data audio semasa pemampatan. Jadi kamu kena ingat jenis file audio ni ialah ada 3, Wave, MP3 dan MIDI. Wave tu apa? Wave ni, wave juga dikenali sebagai wave, WAV, berasal daripada singkatan waveform audio file format. Format ini dibangunkan oleh Microsoft dan IBM untuk komputer peribadi. Data audio dalam file wave adalah dalam bentuk tidak mampat atau uncompressed. Oleh itu, saiz file wave lebih cenderung menjadi besar. File dia besar. Kalau wave ni, file dia besar. Semakin tinggi kualiti audio yang disimpan, maka semakin besar saiz file tersebut. Format wave biasanya digunakan untuk menyimpan audio digital yang dirakam dengan kualiti tinggi, iaitu pada kadar sampel tinggi dan kedalaman bit yang tinggi lah. Oleh demikian, saiz wave adalah besar dan berkualiti tinggi. Jadi wave ni kualiti dia tinggi, saiz dia besar. Kalau MIDI, kita tengok MIDI ya. MP3 dulu. Kalau MP3, apa benda MP3 ni? MP3 ni ialah sebenarnya MPEG layer 3 So jadilah MP3. MP3 telah merevolusikan dunia muzik pada hari ini. Biasalah kamu download lagu dalam bentuk MP3. Lagu MP3 semua sekarang. Format ini telah dibangunkan oleh Moving Picture Expert Group ataupun MPEG. Format MPS memanfaatkan data audio dengan membuang data yang dianggap tidak boleh didengar atau tidak kritikal untuk pendengaran. Oleh itu, file format MP3 bersaiz kecil. Jadi, file saiz dia kecil lah sebab dia akan membuang bunyi-bunyi yang tidak sedap didengar. Jadi format MP3 lebih kecil sebab tu kamu mudah untuk download lah daripada internet. Dengan kualiti audio yang lebih rendah. Kualiti dia rendah lah sebab file dia kecil berbanding dengan format wave. Wave ni file dia besar, kualiti tinggi. Walau bagaimanapun, saiz file format MP3 yang kecil ini menyebabkan MP3 sangat popular digunakan sama ada di internet atau di ranti mudah alih. MIDI ni berasal dari perkataan Musical Instrument Digital Interface. Nama penuh MIDI. MIDI ialah format merekod dan mengawal nota bagi setiap peralatan muzik. Format MIDI tidak menyimpan bunyi dalam bentuk pola bit 0 dan 1. Sebaliknya menyimpan satu set arahan dan data yang berkaitan seperti not muzik. Biasanya disimpan not muzik, lagu muzik, bunyi peralatan muzik dan sebagainya. Yang mengarahkan kad bunyi dan perisian menghasilkan muzik pada komputer. Oleh sebab set arahan tidak memerlukan bit dan byte yang banyak untuk menyimpannya, maka file format MIDI adalah sangat kecil. MIDI ni file kecil. Sebenarnya jauh lebih kecil daripada format MP3. Dia sangat kecil. Paling kecil ni MIDI ni. Kualiti audio MIDI tinggi. Kualitinya tinggi. Malahan lebih tinggi daripada wave jika set arahan audio adalah lengkap dan tepat. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada kualiti keupayaan alat peranti yang digunakan untuk menghasilkan semula audio yang diarahkan. Format audio seperti wave dan MP3 sukar ditukar kepada format MIDI dengan menggunakan aplikasi yang biasa. Hanya aplikasi khusus yang dapat menukar file wave kepada MIDI. Walau bagaimanapun, file MIDI mudah ditukar kepada file wave, MP3 dan format audio yang lain. Kamu kena ingat ciri-ciri dia lah. Jadi cikgu rasa sampai setakat itu dulu pembelajaran kita pada ini. Cikgu harap kamu dapat mengingati dan memahami konsepnya lah. Sekian, terima kasih.